صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala selepas daripada selesai solat maghrib berjemaah, kita dapat menyambung kembali hak minggu lepas yang tak selesai hak minggu lepas berkaitan dengan persoalan korban. Hak minggu lepasnya tak selesainya soalan. Jadi minggu lepas kalau ada soalan boleh hantar kertas, tapi minggu lepas tak sempat. Tak sempat minggu lepas. Hanya saya ambil tajuk-tajuk poin-poin besar dalam kitab Mata'in Badri hak minggu lepasnya berkaitan dengan hukum udhiyah korban, berkaitan dengan niat udhiyah korban, kemudian berkaitan dengan daging korban, yang mana daging korban wajib kita sedekah, qada yang boleh dinamakan sedekah. Kemudian selepas daripada selesai hak wajib itu, afdalnya kita sedekah sekalian. Yang kita ambil hanya sekadar untuk 2-3 suap sahaja, mengikut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau cerita hak minggu lepas. Kemudian berkaitan dengan daging korban sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai pengupah. Daging korban sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai pengupah. Itu sepakat 4 mazhab. Yang saya sebut minggu lepasnya, dahulu tu sahabat peringkat daging korban dibahagi 8. Satu dari 8 bahagian itu adalah untuk pengupah orang yang cara korban. Itu ittifaq 4 mazhab hukumnya haram. Yang pernah melakukan seumpamanya wajib beli daging lain, ganti balik disedekah kepada fakir miskin. Jadi sebelum nak ubat penyakit yang langgar syariah ni, maknanya macam kalau masa dulu kau orang ngaji-ngaji ni balik ngaji pondok tegur kapung bab pengupah ni macam berperang lah. Macam berperang. Membudak orang mengaji, kita orang tua beramal lama dah bagi lapang buat pengupah kan. Dia pakai hak lama dah. Dah ni baru ngaji kan, baru hidup pondok. Mana-mana tempat pun sama je. Mana tempat pun sama je. Makna memang huru-hara lah. Huru-hara nak perbetulkan balik tu huru-hara. Tapi sekarang ni alhamdulillah dah tak bunyi dah. Orang bagi lapang, satu bahagian dijadikan sebagai pengupah. Tak ada dah. Kalau dulu macam mana? Tu kena ganti balik. Itu kena ganti balik. Kalau dulu tak mahu bagi lapang, tukang semelih, tukang lapah tak mahu cara, membuat sendirilah. Tak mahu cara. Orang kampungnya takutlah sebab semelih tak pandai, lapah tak pandai. Mana kalau tak mahu bagi lapang, satu daripada lapang bahagian sebagai mupah, kami tak akan cara. Dia bagi upah kepada orang cara tu kata boleh, tapi tak boleh bagi daging korban tu. Sebab
dia macam upah ataupun jual tak ada lah, sebab daging korban ni haram dijual. Dia upah sama, jual sama, itu muamalah, itu bukan ibadah. Kita korban ni adalah ibadah. Nak faham itu? Dia upah, jual, itu masuk dalam bab muamalah. Kita korban masuk dalam ibadah. Kemudian daging korban kita sedekah, dan juga kita hadiah. Sedekah tu pun ibadah, hadiah tu pun ibadah. Adapun pengupah itu bukan ibadah. Korban pula taqarrub ila Allah, qurbah. Kita nak mendampingkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkemampuan, dia qurbah dengan beli bahagian daripada korban. Orang yang cara ni pula qurbahnya apa? Mendampingkan diri dengan Allah ni apa? Tolong sembelih sebab dia pandai bab sembelih. Tolong lapar sebab dia pandai bab lapar. Tapi sebagai qurbah. Sebagai qurbah, sebagai nak menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak upah, upah dengan duit suku sakat tu tak ada masalah. Kalau nak upah dengan daging, boleh juga, kena beli daging lain pula. Contoh ginilah, tapi tak payahlah awak seumpama tu. Contohnya 7 bahagian yang kita kata buat secara kelompok. Sekarang ni banyak buat secara kelompok kan. Jadi penganjur hanya jual 6 daripada 7 bahagian. Jadi 6 orang je lah. Satu bahagian lagi tu dia tak jadikan sebagai korban. Satu bahagian lagi tu sebagai nak upah pada orang buat kerja. Tak ada masalah, sebab itu bukan daging korban. Faham tak ni? Dia tak boleh dengan daging korban dengan daging akikah, tak boleh. Sekarang ni 7 bahagian dia jadikan korban hanya 6 bahagian saja. Jadi satu bahagian tu jadi daging biasa. Faham tak ni? Daging biasa, bukan daging korban. Hak 6 bahagian lagi tu daging korban. Hak satu bahagian lagi, satu dari 7 bahagian tu bukan daging korban, itu daging biasa. Hak daging biasa tu nak jadikan sebagai pengupah, buat je lah, tak ada apa-apa pun. Cuma tak boleh daging korban sahaja. Cuma sekarang ni orang peseng mana? Orang sekarang ni orang peseng, kalaulah satu bahagian tu 700, dia ambil 750 RM50 itu sebagai pengupah pengurusan. Tak ada masalah tu. Boleh upah, bukan tak boleh upah dengan duit, upah dengan duit kan. Yang tak boleh upahnya dengan daging korban ataupun daging akikah. Itu tak boleh. Tu bab ni haram jadikan daging pengupah, daging korban sebagai pengupah. Ada juga pesel bagi lapang. Dia bagi lapang dia untuk sebagai pengupah. Dia bagi lapang tu korban desa, sebab dia beli satu bahagian daripada 7 sesat. Kemudian diniatkan sebagai korban sunat satu bahagian daripada 7. Sahlah korbannya, sembelih. Kemudian dia bagi lapang. Yang salahnya jadikan sebagai pengupah. Ada buat pesel orang sekarang ni buat bagi lapang, satu daripada lapang tu dia letak sejik surah, nak sejik surah nak makan, dia kata. Hak tu kena minta keizinan daripada hak 7 bahagian tu lah. Faham tak ni? Dia bagi lapang hak hari tu salah kerana jadikan sebagai pengupah. Dia bagi lapang, satu daripada lapang tu nak tinggal surah masjid, sebab surah masjid nak buat jamu malakaran. Tu bukan pengupah. Tu kena minta keizinan daripada hak ampunya ni lah, hak 7 bahagian ni. Ada ni. Dia hak bagi lapang hak tidak sah ni, tak sah langsung korban. Saya beli satu bahagian daripada 8 bahagian. Lepas tu saya saya jadikan sebagai korban sunat satu bahagian daripada 8 bahagian.
Satu daripada 8 tu tak sah belaka 8 bahagian tu. Ni dak beli satu daripada 7. Niat satu daripada 7 sah lah. Tiba-tiba dibagi 8, yang salahnya dijadikan sebagai pengupah satu bahagian tu salah, pengupah tu salah. Mana ni? Kemudian hak mengelepas cerita hak berkaitan dengan orang kafir. Daging korban ni adalah untuk qurbah ilallah, mendampingkan dia dengan Allah. Orang kafir tak layaklah nak makan daging korban ni. Daging korban ni pun dia fatum minallah, jamuan daripada Allah. Maka orang kafir, jumhur ulama tidak membenarkan sama sekali, sama ada secara direct yang disebut melepas ataupun secara wasitah, secara menengahi, dengan bahawa kita bukan ambil bahagian korban, kita hanya terima atas nama sedekah, atas nama hadiah sahaja. Kita tak ambil bahagian korban, tapi kita dapat atas nama sedekah kerana kita fakir miskin, ataupun atas nama hadiah sebab kita bukan fakir miskin. Tapi lagi korban ni, tapi bukan hak kita, hak kita terima. Hak kita terima sekalipun tak boleh beri kepada orang kafir. Ini hak jumhur kebanyakan ulama. Tapi saya sebut dalam mengelepas, ada pandangan yang membenarkan. Jadi dengan situasi kita sekarang, kalau di bandar-bandar lah, kalau di Terengganu kita tak ada isu lah. Kalau di bandar-bandar besar tu, dia berjiran dengan orang bukan Islam. Kawan sekolah, kawan kerja, hak bukan Islam, dia mari rumah kita. Tiba-tiba hak ada atas meja tu daging korban, daging akikah. Dia kira warna tu. Dia nampak daging, dia suka nak makan daging. Awak tak boleh makan sebab awak kafir. Kejut kawan tu. Mana kalau dalam keadaan apa ni? Dalam keadaan seumpama tu dengan suasana sekarang ni, kita boleh tupanglah pandangan yang boleh lah orang kafir nak makan tu. Tapi kita bukan wak mudah-mudah, tapi mari pesen tu. Timbulnya pula kadang-kadang orang ni daging korban, daging akikah dibuat jamuan. Daging korban, daging akikah dibuat jamuan. Kalau kira afdalnya daging korban kita beri ke orang mentah-mentah, sedekah kepada fakir miskin, ataupun hadiah kepada keluarga, jiran, tetangga yang bukan fakir miskin. Beri mentah-mentah, kita buat jamu, tak apa boleh. Tapi kalau kira afdal. Kalau akikah pula, dia masak, hantar kepada rumah orang fakir miskin. Tu asal dia. Kita tak dengan korban, dengan akikah, kita buat jamu kenduri kahwin. Tak gitu. Jamu kenduri kahwin. Bila kenduri kahwin ni, hak mari tu kan, tak perasan ke orang agama, orang bukan Islam mari juga. Dah kawan kerja apa semua kan mari belaka. Kena tunjuk ke dia, meja ni awak boleh makan, meja ni gitu. Ni jadi isunya. Lepas tu selagi timbulnya hak saya sebut tadi kan, daging korban, daging akikah tak dijual. Yang boleh jual daging korban hanyalah fakir miskin yang menerima atas nama sedekah. Fakir miskin dia milik yang tam, milik yang sempurna. Fakir miskin yang terima sedekah daging korban, diharuskan menjual. Adapun orang yang bukan fakir miskin, keluarga ataupun jiran tetangga yang menerima daging korban atas nama hadiah, haram jual, tak boleh jual. Adapun hak fakir miskin boleh jual. Jadi sekarang ni, hak ni bukan orang fakir miskin ni, tuan punya korban dibuat jamuan yang mana daging korban tidak boleh dijual. Maka timbul pula persoalan. Soalan dah kertas ni tak jawab lagi. Tak sempat pula kan. Di kona kok lain dulu. Cuma persoalannya, selepas daripada selesai makan jamuan tu, ulu duit. Ulu duit. Daging korban tak dijual.
Sekarang ni sudah selesai makan jamuan kenduri kahwin, yang mana daging tu daging korban, nak balik itu ni apa apa? Salang cekok ke? Salang keru. Salang keru ke salang kau ke apa tu? Dia tak boleh salang kosong itu jatuh tanah. Dia kena salang, dia kena keru. Keru tak ada. Nak ada mana kawan tu baru sapa, bukan sudah makan. Dia kawan tu sudah dah makan. Dia salang, dia keru tak ada dalam tangan. Tengok atas bawah mana dia ni. Tak makan je lagi baru sapa, barunya dia keru dah. Jadi kena keru mana pula tu. Daging korban tak boleh jual. Selepas makan kenduri kahwin, bagi duit. Mana? Dia hok lepas daripada jamuan tu, bagi duit itu atas nama jual beli ke? Atas nama jual beli. Atas nama apa tu? Jual beli. Tuan rumah dia ambil meseng hok meseng duit tu lah. Makan macam mana kau kakak dia tu kan. Kakak tu duit hok duit tu. Ada gitu? Itu panggil jual beli. Hak ni bukan jual beli. Cuma tetamu tu hadiah. Hak tu kan nama jual beli. Faham tak ni? Hak tak boleh ni jual. Ini bukan jual. Jual ni bagi ulu duit. Saat ni saya makan tambah kan, bukan sepinggan tambah. Lepas tu lauk pun tambah, air pun tambah, RM10. RM10. Saya beli semua tu dengan harga RM10. Tuan rumah pun saya jual dengan RM10 gitu. Tu orang panggil jual. Ni bukan jual. Tu tetamu dia hadiah. Hadiah orang dia tak sedekah hadiah. Tetamu hadiah pun, hadiah ni pun hadiah. Ni kena ingat baik ni, hadiah yang ada ciri malu. Hadiah ada ciri malu, macam hadiah terpaksa lah. Yang kena ingat baik ni, dia hadiah ada ciri malu. Saiful hayah dia panggil, pedang malu. Tu jangan tu. Tak berikan. Kau tengok atas bawah kan. Ni tempat kita ni, kalau tempat lain dia tanda. Nanti dia jamu balas pula. Balas bahawa dia mari kita berapa? RM10. Dia jamu kita RM10 juga. Apa sen tu? Tapi bukan tergantung lah tu. Dia kita buat kodok-kodok kemampuan kita. Jangan kita mikir buat jamuan habis banyak ni, nanti boleh banyak ni, tak rugilah kita balik modal. Kenapa kita nak buat jamuan besar-besaran kalau kita tak mampu? Kita bagi jamuan tu kesyukuran, kita habiskan. Sepatutnya gitulah. Nak kenal mudah je. Di kertas jemputan tu kenduri kesyukuran. Kenal tahu tu. Ada ni. Kita tak payahlah. Orang kadang-kadang beri tu atas nama, atas lah keadaan dia malu. Saiful hayah dia panggil. Pedang perasaan malu tu. Tapi nak ceritanya, di situ bukan jual beli. Tapi biasanya kalau daging korban, dia tak ambil, dia kata arwah dia kata. Gitulah. Jadi kalau daging korban kan, jamu, dia kata arwah. Kita bukan masak daging korban jamu arwah. Kita jamu hak daging biasa pun kita niat atas arwah mak ayah kita meninggal lah. Sebab apa kita pergi makan kat orang? Sebab apa? Nak kesyukuran kerana anak kita tu dijodohkan. Ada jodoh. Allah Ta'ala susun jodoh kepada dia. Hak tak ada jodoh, lepas ketua tak nikahnya. Jadi kita kenduri tu nak masyhurkan perkahwinan. Lepas tu jamaah kita tu arwah lah juga. Sepatutnya gitulah. Ni dah kira dah. Ni habis banyak ni, nanti boleh banyak ni. Ni balik modal, ni untung. Nak ni gali, lepas tu nak kambuh tu lah. Gali, lepas tu nak kambuh tu. Yang tepeng gali buat benda kalau kita tak mampu. Buat kalau dah mampu kita sudah lah. Jadi tak mampu kan, gali situ. Nanti boleh ni boleh. Boleh kambuh semula. Dia tu dia. Tak balik modal, tak boleh nak kambuh dia kata. Tu tebeng lah panggil. Tebeng cari ni. Tebeng buat ikut ada, tengok orang ramai, malu nanti orang kata kita buat kecil-kecilan. Walahal kita memang tidak berkemampuan. Tapi nak balik pada soalan tadinya, itu bukan jual beli. Haram adalah jual beli. Kemudian berkaitan dengan korban kepada yang sudah meninggal. Kalau tidak diwasiatkan, mazhab Syafi'i dan muktamad tidak ada. Tidak ada.
Mati putus amalan. Iza mata ibnu adama in qata amalu, kan? Mati anak Adam, tu putus amal dia. Tuhan kata wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seorang manusia melainkan apa yang diusahakannya. Sekarang dia mati dah, tak ada lah korban untuk dia. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Walaupun umum mazhab yang lain membenarkan. Umum mazhab lain, walaupun si mati tidak wasiat sekalipun, disunatkan juga, boleh juga kita melakukan korban kepada si mati yang tidak ada wasiat. Tapi mazhab Syafi'i kita, kalau tanpa wasiat kita buat korban pada yang mati tadi itu, tak jadi korban, jadi daging biasa. Kalau ikut orang pun jadi sedekah biasa, bukan jadi daging korban. Gitu ya, itu hak mazhab Syafi'i kita lah. Kalau wasiat, barulah sepakat mazhab, maka kita dituntut melakukan korban kepada yang sudah meninggal. Ada ni. Adapun kalau orang tu masih lagi hidup, kita nak buat korban kepada dia, syaratnya kita mesti dapat keizinan daripada dia. Dapat keizinan daripada dia, barulah kita boleh buat korban untuk orang yang masih lagi hidup, tapi dengan keizinan daripada tuan dia. Itu hak saya tambah sikit hak minggu lepas. Ini pergi pada persoalan. Soalan ni ada beberapa soalan. Jadi soalan yang pertama, daging akikah dicampur dengan daging korban, kemudian dibahagi kepada fakir miskin, boleh ataupun tidak? Saya minggu lepas sebut dah, dia ibadah korban ada masa dia. Mazhab Syafi'i 10 Zulhijjah sampai ke 13 Zulhijjah. Jumhur kebanyakan mazhab 3 hari, 10, 11, 12. Dan ada pandangan mengatakan ibadah korban hanya 1 hari, hari nahar, hari 10 Zulhijjah sahaja. Tapi mazhab Syafi'i kita ada 4 hari. Ibadah korban ada harinya sendiri. Adapun akikah bila-bila masa. Selepas dilahirkan, hari yang ke-7, hari yang ke-14, kemudian bila-bila masa. Jadi kenapa di ketika masa untuk korban kita pergi buat akikah situ? Ada ni. Boleh tu boleh nak cerita hak lebih ni. Kenapa kita nak akikah di ketika untuk melakukan ibadah korban yang dia ada masanya tersendiri, bukan macam akikah bila-bila masa. Bila-bila masa sebelum daripada anak kita baligh. Bila anak kita baligh, kita sudah tidak boleh akikah lagi kepada anak kita, melainkan anak tu sendiri yang baligh akikahkan diri dia sendiri, bukan atas ibu bapa lagi dah bila baligh. Ini mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Hambali, anak baligh pun mak ayah boleh buat lagi akikah kepada anak tadi walaupun sudah baligh. Mazhab Syafi'i tidaklah. Syafi'i tidak. Maknanya anak tu kena buat sendiri apa dia baligh pada ni. Jadi korban ni ada masa dia. Tiba-tiba kita pergi buat akikah pula situ. Minggu lepas saya sebut dah, ada pandangan di antara pandangan mazhab Hanafi, di antara pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Lembu 7 bahagian, 7 bahagian tu tak boleh bersalahan qasad, kena korban belaka 7. Walaupun itu bukan pandangan jumhur kebanyakan ulama dan itu bukan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, tapi ada pandangan 7 bahagian lembu ke-7 tidak boleh bersalahan qasad, mesti ke-7 qasad niatnya adalah korban. Ada barulah sah. Tapi kita maklumlah, bersalah qasad jumhur kebanyakan ulama membenarkan. Ada orang korban, ada orang akikah, ada orang beli daging tu nak makan, nak jamu, ada orang ambil bahagian nak jual. Boleh belaka sebab dia bahagian ifras ni bahagian yang asing-asing, tak campur antara satu bahagian dengan satu bahagian lain daripada 7 bahagian tu, sehingga kan satu bahagian tu orang kafir dibeli untuk makan dia, tak ada kaitan dengan kita korban ni sebab bahagian masing-masing. Itu pandangan yang muktamad. Padahal itu pandangan muktamad, tapi ada pandangan tidak membenarkan. Jadi nak tumpang akikah macam mana di situ? Kemudian pula
Ada ulama, ini walaupun pandangan tak mengatakan bahawa akikah kambing je, lembu ke unta ke tak boleh jadikan sebagai akikah. Ini pandangan bukan pandangan muktamad, saya kena faham boleh. Tapi nak ceritanya yang kita nak pergi selit dengan bahagian lembu tu di hari untuk ibadah korban dengan akikah. Kenapa? Kita nak kena ambil jalan mudah. Itu sebenarnya. Kita buat pada waktu yang lain. Waktu lain kita kena beli kambing mahal situ. Di antara sebab dia tau. Kambing berapa seekor? Apa kata? Dekat je lembu 700 satu bahagian. Kambing 800 lebih kurang je. Bahkan afdal kambing daripada 1/7 bahagian kalau kita buat ibadah korban. Tapi mahal kambing daripada satu bahagian daripada bahagian lembu tu. Jadi orang kita biasa akikah ni kerana apa? Kerana nak mudah. Tapi kalau kita afdal tak lah maksud apa tu. Tapi tak ada masa nak buat lah. Sebagai saya sebut mula lepas lah, kalau buat secara kelompok, ada orang yang ambil bahagian akikah, kita bubuh dia di satu lembu yang asing. Ni lembu ni untuk akikah. Tapi kadang-kadang orang ni dia ambil dua bahagian. Satu korban, satu akikah. Dia tak ambil lah lembu lain-lain, nak lembu sekali lah. Nak gitu. Sebab kadang-kadang orang ambil dua. Satunya dijadikan sebagai korban, satunya dijadikan sebagai akikah. Jadi dua bahagian untuk nama seorang ni. Nama situ je seorangnya. Untuk tu bukan untuk seorang. Jadi dia nak duduk di lembu yang sama. Tak ada masalah, boleh je buat. Cuma sini dia tanyanya, dia capuk. Kemudian dia bahagi pada fakir miskin. Dia akikah afdalnya kita masak hantar kepada fakir miskin. Daging korban kita sedekah pada fakir miskin dah kadang mentah-mentah. Itu yang paling afdal. Cuma di sini bila dia nak bagi fakir miskin tak ada masalah, sebab pentingnya kalau bahagian korban sedekah kita sebut melepas tu dalam suku kilo tu 250 gram ke setengah kilo, itu penting. Itu wajib sedekah tu. Wajib sedekah. Atas qada yang boleh dinamakan sedekah, yang boleh diniagakan, boleh dijual beli. Suku kilo sengkilo tu boleh lah tu. Lepas tu sekarang ni dengan daging akikah pun nak sedekah belaka, lagi baik. Cuma disunatkan kepada kita ambil barakah, kita ambil juga sedikit daripada daging korban dan akikah tu untuk kita sendiri. Tapi kodoh-kodoh yalah, kalau Nabi dia ambil daripada hati untuk 2-3 suak gitu je. Itu hadis Baihaqi. Ambil kodoh-kodoh je. Jadi tak duduk lama lah dengan kita. Sebab kalau pandangan dalam mazhab Maliki Hanafi, daging korban kita sendiri lebih dari 3 hari masih lagi ada di kita, hukumnya adalah makruh. Kita tak apa, boleh lama mana pun boleh kita. Kalau mazhab Hanafi Maliki makruh. Jadi kita sila ambil sedikit saja. Lepas tu baki tu sedekah sekalian. Sedekah sekalian kepada fakir miskin. Sini dia kata dia daging akikah campur dengan korban, kemudian dibahagikan kepada orang miskin, boleh ataupun tidak, ada masalah lah. Cuma sebenarnya daging akikah dia tidak ada hukum. Dia tidak ada hukum sebagai korban wajib sedekah, tidak ada. Kan saya sebut melepaskan hak daging korban wajib sedekah. Qada suku kilo kita kata. Adapun daging akikah tak ada hukum tu. Daging akikah boleh anak disembelih kambing seekor tu dia dapat sejuk dia makan anak beranak dia. Ada apa-apa? Sudah terhasil pahala menumpahkan darah akikah. Tapi seekor kambing tu dalam peti sejuk dia makan setahun. Tak ada apa-apa. Tapi tak ada fadilah lah. Pahala akikah dapat. Tapi pahala masak kemudian hantar pada fakir miskin, pahala itulah tak ada. Tapi terhasil dah pahala akikah, terhasil dengan disembelih itu. Sebagaimana pahala korban, sembelih boleh pahala korban. Wajib sedekah. Maka dipertunai kewajipan sedekah suku kilo. Patut baki itu disimpan, sudah dapat pahala korban yang sempurna. Tapi pahala sedekah tu hak wajib je lah dia bolehnya.
Lepas tu orang lain tak ada dari sedekahnya. Lagi banyak sedekah, lagi besar pahala. Mana sedekah 1/3 daripada 1/3. Ni kaul jadid bagi mazhab Syafi'i kita, Imam Hanafi, Imam Hambali dia bagi 3. 1/3 sedekah. Nak comel laginya pakai kaul jadid 1/2 sedekah. Nak comel laginya 2/3 sedekah. Itu lagi comel. Nak comel lagi tadilah sedekah semua kita hanya ambil untuk 2-3 suap untuk ahli keluarga kita makan, ambil keberkatan saja. Tapi dengan semata-mata sembelih sudah boleh pahala korban, boleh pahala akikah. Jadi dia sembelih untuk akikah, kemudian dia tak ada sedekah, dia tidak ada kewajipan sedekah tu. Ada ni. Tapi nampak kedekut dah. Sembelih akikah ingat ke masak atau rumah-rumah orang senyap, dah dapat sejuk dia. Dia ni kan perak-perak bah. Kambing perak bah. Dia waktu dia makan nak beranak dia. Itu soalan pertama. Yang kedua, perbezaan antara korban sunat, korban wajib, korban nazar. Bagaimana pembahagian daging-daging korban tersebut. Saya sebut tadi tu korban sunat. Wajib sedekah, qada yang boleh diniagakan, sedekah lagi banyak lagi afdal. Adapun kalau korban nazar, korban nazar wajib sedekah sekalian. Untuk diri, untuk anak yang dibawa jagaan tidak boleh makan dan tidak ada hadiah. Semuanya sedekah. Kalaulah korban tu korban wajib, contohnya korban nazar. Dia kena sedekah sekalian. Nak ambil makan sikit pun tidak ada. Tidak ada. Yang kata afdal ambillah sikit makan untuk keberkatan, itu korban sunat jua, bukan korban wajib. Korban wajib sedekah sekalian. Di antara korban wajib ni, tapi ni khilaf lah, saya pun tak sebut minggu lepas. Dan kita ada sebut tu. Orang dulu lah, sekarang mungkin kita sekarang ni kadang-kadang wakil belaka kan. Kambing lembu pun tak tengok. Orang dulu dia kambing lembu bela sendiri. Dia bela kambing tu, dia bela awal-awal murah sikit, cukup sampai masa dia pun buat korban, buat akikah. Kalau orang dulu, apabila dia ni bukan kerja bela kambing, tiba-tiba dia bela kambing, orang pasti tanya, bela kambing nak buat apa? Kambing nak buat korban, kambing nak buat akikah. Jadi korban akikah tu dihukumkan seperti nazar. Bukan nazar sebenar-benar, tapi seperti nazar. Wajib dia melakukan korban, wajib dia melakukan akikah, langsung dia tak boleh ambil. Dengan dia kata, aku nak jadikan kambing ni sebagai korban, aku nak jadikan kambing ni sebagai akikah. Bil ja'li dia panggil, aku nak jadikan ja'altuha udhiyah, aku nak jadikan kambing ni sebagai korban, dihukumkan seperti nazar. Lepas tu kalau orang tanya nak jawab orang ni, nak buat gapa kambing ni? Oak gitu kan? Ni, tu mulut tak boleh cakap, tak boleh cakap. Apa kan? Nanti jadi seperti nazar. Jawab molek lah. Nak jadikan sebagai korban sunat, nak jadikan sebagai akikah sunat. Jadi kambing ni nak sembelih pada hari raya haji. Kambing ni nak buat korban insya-Allah. Tak akan jadi seperti nazar. Cakap kena pandai lah. Bukan tak boleh nak beritahu orang. Tapi percakapan seumpama tu dia agak, kalau dulu sangat meluah. Bila sangat meluah, dia tak perasan hukum tu. Yang mana terkadang lepas dia kata kambing ni nak buat korban, kambing ni nak buat akikah, dihukumkan seperti nazar. Kambing tu tak boleh jual dah, tiba-tiba dia jual molek-molek ada. Mana boleh jadi? Apa dia tak sedar percakapan dia tu. Tapi ni hak khilaf ulama lah. Kata setengah pandangan tak dihukumkan seperti nazar, jadi ikhbar, cerita kat orang gitu je, tak ada seperti nazar. Tapi kalau kita bukan kitab-kitab Fiqh mazhab Syafi'i, dihukumkan seperti nazar. Itu pandangan Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah.
Pandangan ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i pandangan muktamad, tengok pandangan Hanabilah ulama-ulama yang bermazhab Hambali. Cakap gitu tu dia akan dihukumkan seperti nazar. Bukan nazar sungguhnya, lillahi alayya an udahhiya. Itu barulah nazar sungguh. Bagi Allah wajib atas aku. Ataupun nazar tu, aku bernazar akan sembelih kami ni sebagai korban. Itu baru nazar sungguh-sungguh. Hak ni tak, dia hanya sebut. Orang tanya kambing nak buat apa? Aku nak jadikan sebagai korban. Aku nak jadikan sebagai akikah. Oh, dia berhukum seperti nazar. Pada hukum mana apa ni? Kita tak boleh nak jual dah. Siapa masa sembelih, kita langsung tak boleh ambil. Wajib sedekah sekalian, hukumnya seperti nazar, hak sebenar. Ni cerita dululah. Sekarang ni tak ada dah kambing di kita, tak ada dah lembu di kita. Tahu tak tahunya pada masa hari nak sembelih, lembu nombor 1, lembu nombor 2, baru kita tahu kita nombor berapa. Tengok di papang tu, nama kita duduk lembu nombor berapa. Jadi tak timbul lah cakapan-cakapan seumpama tu. Ni cerita ni kalau dulu-dulu. Kemudian soalan yang ketiga, boleh atau tidak diniatkan sekali untuk akikah dan korban pada seekor kambing untuk seorang. Dia kambing, kibah, biri-biri, dia tidak boleh kongsi. Sekor untuk korban saja, sekor untuk akikah sahaja. Dia tak boleh nak kongsi-kongsi. Sini ni boleh atau tidak diniatkan sekali untuk akikah dan korban. Bagi seekor kambing untuk seorang. Jadi niat sekali tu. Korban sekali dengan niat akikah. Dia korban, kemudian akikah, dia panggil apa ni? Dia panggil sunat yang dimaksudkan asing-asing. Pada ni, gini, macam contoh. Kita sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah. Memang sembahyang sunat tu memang khah dah sembahyang tu. Pada ni, maksud dengan sembahyang tu. Ada pun sembahyang tahiyatul masjid, ada. Sembahyang mana-mana pun jadilah tahiyatul masjidnya. Faham tak? Sembahyang sunat wudu. Lepas awak ambil sembahyang, awak sembahyang sunat apa pun jadilah sunat wudunya. Maka jenis pesen tu boleh sekali dengan sembahyang lain. Ada ni? Bukan dimaksud dengan sembahyang tu. Mesti dengan sembahyang tu tak. Janji ada sembahyang lepas masuk masjid. Janji ada sembahyang lepas ambil wudu. Tu jadi sunat tahiyat, sunat wudu. Ada pun macam qabliyah ba'diyah dimaksud pada sembahyang sendiri-sendiri. Maka tak boleh nak kapuh lah, tak boleh nak sekali dengan sembahyang lain. Ada ni. Jadi korban maksud di sendiri. Akikah maksud di sendiri, dan syarat ada sedikit perbezaan. Walaupun kebanyakan syaratnya sama. Syarat berkaitan dengan binatang sama, syarat berkaitan binatang. Kalau kata biri-biri setahun, masuk tahun yang kedua. Kalau kata kambing ke, lembu ke, kerbau ke, 2 tahun, masuk ketiga. Kalau kata unta 5 tahun. Lepas tu kalau saling kulit tu cerita lain pula. Maknanya dari sudut syarat binatang tu sama. Tapi ada yang juga yang mana antara korban dan akikah ni syarat yang berbeza. Jadi macam nak sekalikan antara akikah, korban dengan akikah. Ini atas pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, pandangan Ibnu Hajar. Kalau diniatkan sekali kedua-dua, tidak sah kedua-dua. Ini pandangan muktamad. Tapi pandangan Syekh Ramli boleh. Pandangan ni sama dengan mazhab Hambali. Payah kita duduk ngaji tak, sekali tak boleh, sekali boleh, lepas tu tak boleh pula. Dah gitu nak kena goyak. Orang tanya seumpama ni, boleh ataupun tidak diniatkan sekali untuk akikah dan korban bagi seekor kambing untuk seorang. Dia tanya ni, dia ada dengar dah lah ni. Orang ajar ke dia orang kali. Seekor kambing kita niat korban dan akikah sekali. Dia dengar tu. Ada ni. Tapi kalau kita cerita satu pandangan,
dia ajar salah ke mana ke, kita cerita macam tadi. Pandangan muktamad tak boleh dan tidak sah kedua-dua. Pandangan Syekh Ramli boleh dan sah kedua-dua, pandangan sama dengan mazhab Hambali. Hati ya. Batang kita tak buat, orang kita tak ada buat, niat sekali tidak ada. Korban lah seekor kambing itu. Akikah lah seekor kambing itu, gitu je. Kau bisa dengar macam mana? Bukan, dia sekarang ni bab pekoh ni dia agak jadi macam agak langit terbuka sekarang. Bila langit terbuka ni mari bagai-bagai pandangan. Jadi seloknya kita cerita belakalah. Kalau dengar seumpama tu, tu mazhab tu pandangan tu. Mana boleh nak impung korban akikah, dia maksud lain, tak sah kedua-dua. Itu pandangan Syekh Ibn Hajar dan kitab Tuhfah. Kita faham lah. Tak ada orang ajar kata boleh tu pandangan Syaruli, itu bukan pandangan muktamad, itu pandangan da'i. Gitu je lah boleh cerita. Itu pekoh. Ada ni. Sebab pandangan muktamad tu tak boleh dan tidak sah kedua-dua. Niat korban akikah seekor kambing tu seorang, bukan kata terbatal mana satu daripada dua, bukan. Tak sah kedua-dua. Jadi kambing tu jadi kambing biasalah. Bukan tak boleh makan, boleh makan. Tapi jadi korban ke tak? Akikah tak sah sebab kamu sekalikan niat antara dua ibadat yang asing-asing maksud dia. Syarat pun ada beza antara kedua-dua ibadah, antara korban dengan akikah. Nak sekali ikut mana? Itu soalan yang ketiga. Soalan yang keempat, kalau kira soalan ada 10 ni boleh separuh dah apa dah. Soalan yang keempat, adakah boleh orang yang masih menanggung hutang tapi mahu juga berkorban, sedangkan bayar hutang tu wajib? Adakah boleh orang yang masih menanggung hutang tapi mahu juga berkorban, hutang dia banyak, tapi pada masa buat ibadah korban ada semua bahagian dia, sedangkan bayar hutang itu wajib? Ni tanya bab hutang dengan korban, dengan melakukan udhiyah, ibadah korban. Dia kalau buat hutang ni banyak perkara lah ni. Dia hutang banyak, rajin pulak sedekah sunat. Kira mana pula tu? Sama juga, dia ada hutang banyak. Boleh tak kita nak mengerjakan haji? Tu hak ibadat wajib pula. Dia ialah nak jawab pendek-pendek tak boleh. Dia kena apa ni? Satu. Waktu jadi 10 kita boleh berapa soalan kau anda sempat je lah. Dia hutang ni ada dua. Satu dia panggil dainun halun, hutang yang sudah sampai masa. Satu dia panggil dainun muajjal, hutang yang ada tempoh dia. Kena faham waktu pula. Kalau orang ada hutang tak boleh melakukan ibadah korban. Siapa tak ada hutang? Hutang kereta, hutang rumah, tak ada hutang. Tak ada hutang kereta, tak ada hutang rumah, tak ada hutang PTN, tak ada. Semua ada hutang. Tapi hutang mana hak wajib kita bayar sekarang? Dainun halun, hutang hak sampai masa dah kita mampu bayar dah, kita wajib bayar. Kita tunaikan wajib tu. Nak buat korban sunat, dahulukan hak wajib tu dulu. Hutang hak sampai masa. Bukan kata antara bayar hutang dengan melakukan ibadah korban kita nak pergi Mekah pun hak haji wajib bukan haji sunat, haji wajib kita hutang sampai masa dah. Kita hutang orang 10,000, janji masa kita lama sangat dah masanya.
Mampu dah kitanya duit 10,000. Nak pergi Mekah. Bayar hutang orang dulu. Sebab hutang tu sampai masa dah ikut bagian kita janji. Ataupun hutang yang bertangguh, kereta ke, rumah ke, dia ada masa dia. Tak terganggu kita nak bayar hok sampai masa kan. Sebulan bayar banyak ni, sebulan bayar banyak ni, sebulan bayar banyak ni. Dengan kita masuk ibadah korban, gendala dak hok kita nak bayar ikut masa. Tak gendala, buat ibadah korban, pergi Mekah lah. Ada orang ni nak buat apa-apa sedekah jariah, infak. Kita infak lah. Kalau tunggu gitu kok, tak ada lah nak infak masjid ni. Orang ada hutang dah ke? Hutang mana? Hutang wajib bayar, hutang hak sampai masa. Jadi kalau jenis hak macam kereta rumah tu tak ada sampai masa dia bila. Berapa dia punya tarikh dia. Itu je lah. Jadi kita ambil bahagian korban, adakah tergendala kita nak bayar? Tak. Buat ibadah korban. Dia tetap ada kalau antara wajib dengan sunat. Apabila jerembung apa? Apabila ni pada jerembung. Memanglah kita kena dahulukan hak wajib. Wajib dengan wajib pun kita nak kira dulu. Antara wajib dengan wajib nak dulu mana? Sama wajib pun kena tengok mana kena hak dahulukan. Jerembung sunat dengan sunat. Kita kena ambil hak mana hak lebih kita dahulukan antara sunat dengan sunat. Atau balik pada ilmu lah tu. Wajib dengan wajib pun kita kira hak mana kita nak dahulukan. Sunat dengan sunat kita nak kira hak mana kita nak kena dahulukan. Kalau wajib dengan sunat atau dia nak tanding. Ada ni, tanding. Tapi hutang mana wajib bayar ni hak siapa tempoh, siapa masa bagi kita janji dah, kan kita mampu. Sama juga dengan nafkah contohnya. Nafkah tu wajib ke atas kita. Nafkah kita untuk nafkah tak cukup. Kita nak buat korban, tak boleh lah nafkah tu wajib. Kita nak sedekah jarah tak boleh sebab nafkah hak wajib kamu tak dapat sempurnakan. Utamakan hak wajib, tetap doktornya. Tapi memang ada orang dia hak sunat ni dia siapa ke hak wajib dia kesampingkan. Memang ada seumpama tu. Ni contoh hak biasa timbulnya. Semayang qada hak wajib ittifaq 4 mazhab tu banyak lagi, tapi nak semai sunat lebih kurang gitu lah. Semayang hak kita tinggalkan pada masa dulu-dulu dengan sengaja sengeleng, bukan dengan tertidur dengan terlupa, ittifaq sepakat 4 mazhab wajib kena qadakan dengan bersegera. Tiba-tiba hak qada wajib bersegera dia tak qada, dia sibuk dengan semai sunat. Dah tidak bezalah mana wajib mana sunat. Nantilah qada semula. Hak wajib mana boleh nanti. Kena segera kan. Ini semua balik pada ilmu. Memang kalau hutang tu hutang sampai tempoh hak wajib kena bayar, dia kena dahulukan bayar hutang daripada melakukan ibadah korban. Kalau semata-mata hutang yang bertangguh, yang muajjal, itu tak ada masalah. Dengan kita buat ibadah korban, kita masih lagi boleh bayar hutang hak muajjal, hak bertangguh bertempoh tu, kita melakukan ibadah korban. Jadi hak soalan tu dia kena bagi dua lah. Mana hak kata hutang wajib bayar tu hutang hak mana? Sebab kalau semata-mata ada hutang nak melakukan ibadah korban, memang tak ada seorang lah yang boleh buat ibadah korban, sebab orang ada hutang. Tapi hutang mana? Hutang hak muajjal, hak kebanyakannya. Hutang hak bertangguh, ada tempoh dia tu. Kemudian soalan kelima ni, syarat nak berkorban. Semayang 5 waktu tak cukup, duit banyak, dia pun buat korban. Ada kat pasal tu? Ada. Semayang tak cukup, tapi oleh kerana duit dia banyak, dia pun melakukan ibadah korban.
Apa syarat orang nak buat korban? Syaratnya Islam, baligh, berakal, rasyid, cerdik dan berkemampuan. Itu syarat dia. Dah kalau dia tak semayang, boleh buat korban, sah buat korban dia. Semayang ibadat, satu ibadah, korban satu ibadah. Tapi semayang tu tiang agama wajib, tak cukup nak buat korban. Nak kira ni buluk gitu tu. Dia ginilah, hak bab korban tu tak sudah kosek lah. Jangan kita mari orang seumpama ni semayang hak tak cukup 5 waktu ni, mari nak ambil bahagian. Awak semayang ke tak? Tak. Keluar. Jangan buat gitu. Ambillah bahagian ni sebab korban tu satu kebajikan. Tapi kita pun buat korban juga. Tiang agama biarlah cukup. Sebab kalau tiang agama tak cukup, pahala-pahala nak buh mana? Tiang tak cukup. Nasihatlah pula. Ada ni. Sebab tiang agama semayang kan. Bukan kata ibadah korban sunat, ibadah-ibadah lain. Puasa fardu Ramadan, semayangnya tidak. Puasa tak pernah tinggal. Kita jangan duk setuh bab puasa tu, comel dah puasa dia. Kita nasihat, kamu puasa dah, semayang biarlah cukup. Sebab semayang tu tiang agama. Tak ada semayang, pahala puasa hak fardu tak buh mana. Nasihat gitu. Jangan salah nasihat. Kamu ni semayangnya tidak, tak payah puasa lah kamunya. Siap nasihat gitu, nasihat salah tu. Siapa di padang mahsyar, kenapa kamu tak semayang? Kerana kena hukum dia. Kenapa kamu tak puasa pula? Saya tak puasa kerana ayah haji masjid tu raya, tak payah puasa saya. Ayah haji tu kena. Ada nasihat gitu. Bab puasa jangan bersetuh. Tu tetap dah. Setuh kenapa kamu tak jaga semayang? Setuh tu lah. Ada. Sama lah ni tambahan pula, semayang tak cukup. Korban ibadah sunat. Ibadah sunat dia nak buat. Mana hak korban lah. Mana hak dia tak semayang tu, kita kena kira lah bulaknya ke dia. Kita ni kena ambil kira. Bukan masalah orang hak semayang tak cukup gini. Ni nampak terang ni semayang tak cukup. Kita ni semayang hak cukup 5 waktu, siap berjemaah 5 waktu. Semayang kita cukup dak syarat dan rukun. Syarat bagi tiap-tiap rukun. Syarat berjemaah cukup ke dak? Kita kira kita. Sebab semayang tak cukup syarat, tak hukum semayang. Hak Nabi kata Khalid bin Rafi' itu, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, semayang kamu belum sembahyang. Nabi kata Khalid bin Rafi' tak semayang lagi. Khalid bin Rafi' semayang 3 kali dah dibuat. Nabi kata kamu belum sembahyang. Semayang tak cukup syarat hukum, tak panggil semayang walaupun tunggal-tunggik sekalipun. Hak gini ni, pahala puasa nak buh mana? Pahala zakat haji nak buh mana? Pahala korban nak buh mana? Tiang agama tak ada. Hak ni yang kita nak kira. Hak ni nampak ni semayang waktu tak cukup, kita boleh nasihatlah dia. Hak semayang hak cukup. Ilmu mana ilmu? Ilmu taharrahnya mana? Bukan semayang adah. Ingat baik tu tiang agama. Ceritalah tiang-tiang. Usuluddin mana? Tapak agama mana? Tiang comel, semayang sempurna pekoh dia. Syarat rukun sempurna, belajar comel pekoh. Usuluddin akidah macam mana? Tak ada akidah, tak ada semua tu. Semayang tak ada, puasa tak ada, haji tak ada, zakat tak ada. Kalau tak ada usuluddin akidah. Hak ni main tak cukup waktu terang. Macam mana cara nak buat? Kita nasihatlah dia. Tapi kita semayang cukup, pastikan semayang tu dengan ilmu. Ilmu semayang lengkap. Dan kita akidah dengan akidah yang sebenar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Barulah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu soalan yang kelima. Kira 5 daripada 10 soalan, cukuplah 50%. Cukup lah. Dah lah kata mikir dah, kurang-kurang nak separuh. Daripada 10 soalan jadi 5 soalan. Kita pakai soalan ni je. Adapun soalan hak lisan tu tak dang dah kitanya. Dah. Sebab kita maklum lah, kita ni tak boleh lebih daripada masa. Sebab dia ada ni SOP dia apa semua.
Jadi setakat itulah untuk soalan kitanya. Mudah-mudahan kita sama-samalah ambil pengajaran pengiktibaran daripada ilmu yang mana mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang diberkati, ilmu yang dapat kita beramal dengannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil